Selamat pagi. Hari ini kita akan membentangkan subjek SHK 1114 Ketamatunan Malaysia sehingga tahun 1600. Tajuknya ialah pertahanan, peperangan, penjelajahan dan penerokaan dalam pembinaan tamadun dunia. Pembentangan ini terdiri daripada saya, Nicole, Kwa dan Queenie. Pertahanan, peperangan serta penjelajahan dan penerokaan dalam sejarah. Kajian kes penaklukan Melaka 1911. Sejarah dunia tidak dapat dipisahkan daripada konflik peperangan dan aktiviti penjelajahan yang dijalankan oleh pelbagai tamadun. Kedua-dua proses ini memainkan peranan penting dalam membentuk perkembangan politik, ekonomi serta hubungan antara masyarakat di seluruh dunia. Dalam konteks Asia Tenggara, penjelajahan kuasa barat pada abad ke-19 dan ke-16 telah membawa perubahan besar terhadap kerajaan tempatan, termasuk sistem perdagangan dan struktur politik. Penaklukan Melaka oleh Portugis pada tahun 1911 merupakan contoh utama bagaimana penjelajahan dan peperangan saling berkaitan, di mana kepentingan ekonomi dan kedudukan strategi mendorong konflik serta usaha pertahanan oleh kerajaan tempatan. Kajian ini bertujuan untuk meneliti hubungan antara penjelajahan, peperangan dan usaha pertahanan dengan mengambil contoh penaklukan tersebut. Seterusnya, sebagai pengenalan, sejak zaman dahulu, manusia sentiasa berusaha untuk meneroka kawasan baharu bagi mendapatkan sumber ekonomi, memperluas pengaruh dan membina hubungan perdagangan. Aktiviti ini dikenali sebagai penjelajahan dan penerokaan. Walau bagaimanapun, penjelajahan sering membawa kepada persaingan antara kuasa besar untuk menguasai wilayah strategi. Persaingan tersebut akhirnya mencetuskan konflik dan peperangan. Dalam banyak keadaan, kerajaan tempatan terpaksa mempertahankan wilayah mereka daripada ancaman kuasa luar. Oleh itu, konsep pertahanan dan peperangan tidak dapat dipisahkan daripada aktiviti penjelajahan. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan bersama-sama membentuk perjalanan sejarah dunia. Kepentingan kajian. Kajian mengenai pertahanan, peperangan serta penjelajahan dan penerokaan sangat penting untuk memahami bagaimana sejarah dunia berkembang. Melalui kajian ini, kita dapat melihat bagaimana persaingan kuasa dan kepentingan ekonomi boleh mencetuskan konflik antara negara. Pada masa yang sama, kita juga dapat memahami bagaimana kerajaan tempatan berusaha mempertahankan wilayah mereka daripada penguasaan kuasa asing. Selain itu, kajian ini juga memberikan pengajaran kepada masyarakat masa kini tentang kepentingan mempertahankan kedaulatan negara. Dengan memahami sejarah peperangan dan penjelajahan, kita dapat menilai kesan positif dan negatif yang berlaku serta mengambil iktibar daripada peristiwa tersebut. Objektif kajian. Kajian ini dijalankan dengan beberapa objektif utama. Pertamanya, kajian ini bertujuan untuk menjelaskan konflik pertahanan dan peperangan serta kepentingannya dalam mempertahankan kedaulatan sesebuah negara. Kedua, kajian ini bertujuan untuk menerangkan konsep penjelajahan dan penerokaan yang menjadi faktor penting dalam perkembangan perdagangan dan hubungan antara bangsa. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk menganalisis hubungan antara penjelajahan dan peperangan dengan menggunakan contoh sejarah yang jelas. Akhir sekali, kajian ini bertujuan untuk membentuk satu pendirian yang konsisten tentang bagaimana penjelajahan, peperangan dan pertahanan saling mempengaruhi dalam perkembangan tamadun Malaysia. Konsep pertahanan.
Pertahanan merujuk kepada segala usaha yang dilakukan oleh sesebuah kerajaan atau negara yang untuk melindungi wilayah, rakyat, dan kedaulatan daripada ancaman luar. Dalam sejarah, pertahanan biasanya melibatkan pembinaan kubu, penggunaan kekuatan tentera, serta strategi peperangan bagi mengekalkan kestabilan dan keselamatan negara. Kepentingan pertahanan dapat dilihat apabila sesebuah kerajaan menghadapi ancaman daripada kuasa luar yang ingin menguasai wilayah tersebut. Tanpa sistem pertahanan yang kuat, sesebuah kerajaan mudah ditakluki oleh pihak lain. Oleh itu, pertahanan merupakan elemen penting dalam memastikan kelangsungan sesebuah tamadun. Konsep peperangan. Peperangan ialah konflik bersenjata yang berlaku antara dua pihak atau lebih bagi mencapai sesuatu tujuan tertentu. Dalam kebanyakan kes, peperangan berlaku kerana perubatan wilayah, kepentingan ekonomi, atau persaingan kuasa politik. Sejarah menunjukkan bahawa peperangan sering berlaku apabila kuasa luar cuba menguasai kawasan yang mempunyai nilai strategik. Walaupun peperangan membawa kemusnahan dan penderitaan kepada masyarakat, ia juga memainkan peranan penting dalam membentuk sempatan politik dan perubahan kuasa dalam sejarah. Seterusnya saya akan serahkan kepada Kuak. Seterusnya, saya akan berterus dengan faktor berlakunya peperangan. Peperangan biasanya berlaku akibat beberapa faktor utama, antaranya ialah perebutan wilayah yang strategik, kepentingan ekonomi seperti penguasaan perdagangan dan sumber asli, serta persaingan antara kuasa besar untuk memperluaskan pengaruh mereka. Dalam konteks penjelajahan kuasa besar, seperti kuasa barat, peperangan sering berlaku apabila kuasa asing cuba menguasai pelabuhan penting yang menjadi pusat perdagangan antarabangsa. Keadaan ini menyebabkan kerajaan tempatan terpaksa mempertahankan wilayah mereka daripada ancaman tersebut. Seterusnya, konsep penjelajahan. Penjelajahan merujuk kepada aktiviti pelayaran yang dilakukan untuk mencari laluan baharu, wilayah baharu serta peluang perdagangan. Pada abad ke-15 dan ke-16, negara-negara Eropah mula menjalankan penjelajahan besar-besaran ke Asia, Afrika dan Amerika. Antara tokoh penjelajahan terkenal ialah Christopher Columbus dan Vasco da Gama. Penjelajahan ini membuka laluan perdagangan baharu antara Eropah dan Asia serta membawa mereka kepada pertukaran budaya dan ekonomi antara berbagai tamadun. Seterusnya, konsep penerokaan. Penerokaan pula merujuk kepada proses peneroka dan penguasai kawasan baharu yang ditemui melalui aktiviti penjelajahan. Selepas sesuatu kawasan ditemui, kuasa yang menjalankan penjelajahan sering berusaha untuk menguasai kawasan tersebut bagi mendapatkan keuntungan ekonomi dan politik. Proses penerokaan ini sering membawa kepada penjajahan dan penguasaan wilayah oleh kuasa besar. Keadaan ini menyebabkan konflik dengan kerajaan tempatan yang cuba mempertahankan wilayah mereka. Faktor penjelajahan. Terdapat beberapa faktor utama yang mendorong kuasa barat menjalankan aktiviti penjelajahan pada abad ke-15 dan ke-16. Salah satu faktor penting ialah kemajuan dalam teknologi pelayaran seperti penciptaan kapal yang lebih kukuh, kompas dan peta pelayaran yang lebih tepat.
Kemajuan ini membolehkan pelayaran jarak jauh dilakukan dengan lebih selamat dan terancang. Selain itu, keinginan untuk mencari kekayaan seperti rempah ratus, emas dan bahan mentah yang bernilai tinggi juga menjadi pendorong utama. Pada masa itu, rempah ratus dari Asia sangat berharga di Eropah kerana digunakan sebagai bahan makanan, perubatan dan juga pengawet makanan. Di samping itu, persaingan antara kuasa-kuasa barat untuk meluaskan pengaruh politik dan ekonomi turut menggalakkan aktiviti penjelajahan. Usaha untuk menyebarkan agama Kristian ke kawasan baharu juga menjadi salah satu faktor yang mendorong penerokaan ke luar Eropah. Latar belakang kes Melaka. Melaka merupakan salah satu pelabuhan perdagangan yang penting di Asia Tenggara pada abad ke-15. Kedudukannya yang strategik di Selat Melaka menjadikan pusat pertemuan perdagangan dari pelbagai kawasan seperti China, India, Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara. Melaka berkembang pesat sebagai pusat perdagangan antarabangsa kerana sistem pentadbiran yang tersusun, keselamatan pelaburan yang baik serta kemudahan perdagangan yang disediakan kepada pedagang asing. Keadaan ini menjadi Melaka sebagai salah satu pusat perdagangan utama dalam jaringan perdagangan maritim dunia pada masa tersebut. Kepentingan Melaka dalam perdagangan rempah serta kedudukannya yang mengawal laluan perdagangan antara timur dan barat menyebabkan pelaburan ini menjadi sasaran kuasa barat yang ingin menguasai perdagangan di rantau Asia Tenggara. Kedatangan Portugis. Kedatangan Portugal ke Asia merupakan sebahagian daripada usaha penjelajahan mereka untuk mencari laluan perdagangan rempah secara langsung tanpa melalui pedagang Arab dan Itali. Dengan menguasai laluan perdagangan tersebut, Portugis berharap dapat meningkatkan kekayaan dan juga pengaruh mereka di peringkat antarabangsa. Selepas berjaya menemui laluan laut ke India melalui pelayanan Vasco da Gama pada tahun 1498, Portugis mula memperluaskan pengaruh mereka di kawasan Asia dengan menubuhkan pusat perdagangan dan pangkalan tentera. Dalam usaha untuk menguasai perdagangan di Asia Tenggara, Portugis akhirnya memberi perhatian kepada Melaka yang merupakan pusat perdagangan utama di rantau tersebut. Keadaan ini membawa kepada peristiwa penting dalam sejarah Asia Tenggara iaitu Portugis Conquest of Malacca. Dan akhir sekali, peperangan Melaka dan Portugis. Peperangan antara Melaka dan Portugis berlaku apabila Portugis melancarkan serangan ke atas Melaka dengan tujuan untuk menguasai pelabuhan tersebut serta mengawal perdagangan di Selat Melaka. Pada masa itu, Melaka diperintah oleh Sultan Muhammad Shah of Melaka. Kerajaan Melaka cuba mempertahankan bandar tersebut dengan menggunakan kekuatan tentera, benteng pertahanan serta bantuan daripada pedagang dan sekutu yang berada di pelabuhan Melaka. Namun begitu, Portugis memiliki kelebihan dari segi teknologi kenderaan seperti maritim dan senjata api yang lebih maju. Akhirnya, selepas beberapa siri serangan dan pertempuran, Portugis berjaya menawan Melaka pada tahun 1511 dan menguasai pelabuhan penting tersebut. Sekarang saya akan serahkan kepada kawan saya, Queenie. Saya Queenie. Sekarang saya akan menerangkan kesan penaklukan Melaka.
Penaklukan Melaka oleh Portugis membawa perubahan besar kepada rantau Asia Tenggara dari segi politik dan ekonomi. Selepas berjaya menguasai Melaka, Portugis membina kubu pertahanan bagi mengukuhkan kedudukan mereka di kawasan tersebut. Penguasaan Melaka membolehkan Portugis menggawal perdagangan di Selat Melaka dan menjadikan pelabuhan tersebut sebagai pusat perdagangan mereka di Asia. Hal ini memberi kelebihan kepada Portugis dalam menguasai perdagangan rempah antara timur dan barat. Selain itu, peristiwa ini juga menandakan pemulainya era penjajahan barat di Asia Tenggara serta membawa perubahan dalam keseimbangan kuasa politik di rantau tersebut. Selain itu, hubungan penjajahan dan peperangan. Kajian sejarah menunjukkan bahawa penjelajahan sering menjadi faktor utama yang membawa kepada berlakunya peperangan antara kuasa luar dan kerajaan tempatan. Apabila sesuatu kuasa menjelajah dan menemui kawasan yang mempunyai nilai ekonomi atau kedudukan strategi yang penting, mereka cenderung untuk menguasai kawasan tersebut. Usaha untuk menguasai wilayah baharu ini sering menimbulkan konflik dengan kerajaan tempatan yang berusaha mempertahankan kedaulatan dan wilayah mereka daripada dikuasai oleh kuasa asing. Oleh itu, dalam banyak peristiwa sejarah dunia, penjelajahan dan peperangan sering berlaku secara beriringan kerana kedua-duanya berkait rapat dengan perebutan kuasa, kekayaan dan pengaruh. Sekarang saya akan menjelaskan perbandingan konsep. Yang pertama, konsep penjelajahan. Aktiviti meneroka kawasan baharu yang biasanya bertujuan untuk mencari laluan perdagangan, sumber ekonomi, serta peluang baharu bagi perkembangan ekonomi dan hubungan antara bangsa. Kedua, konsep peperangan berlaku apabila wujud konflik kepentingan antara kuasa atau pihak tertentu, terutamanya apabila mereka bersaing untuk menguasai wilayah, sumber semula jadi atau laluan perdagangan yang penting. Oleh itu, hubungan antara kedua-duanya dalam sesetengah keadaan, penjelajahan boleh membawa kepada peperangan apabila kuasa luar cuba menguasai kawasan yang ditemui dan menimbulkan konflik dengan masyarakat tempatan. Peranan pertahanan. Apabila konflik berlaku, kerajaan tempatan akan memperkukuhkan sistem pertahanan bagi melindungi wilayah, rakyat serta memastikan kedaulatan negara terus terpelihara. Di samping itu, integrasi ketiga-tiga konsep. Berdasarkan kajian yang dijalankan, jelas bahawa penjelajahan, peperangan dan pertahanan merupakan tiga konsep penting yang saling berkaitan dalam perkembangan sejarah dunia. Aktiviti penjelajahan telah membawa kuasa luar meneroka dan memasuki wilayah baharu yang sebelumnya belum pernah mereka kuasai. Apabila kuasa luar cuba menguasai kawasan tersebut bagi mendapatkan sumber ekonomi, laluan perdagangan atau pengaruh politik, keadaan ini sering menimbulkan konflik antara pihak yang terlibat. Konflik yang berlaku akhirnya boleh mencetuskan peperangan antara kuasa luar dengan kerajaan atau masyarakat tempatan yang ingin mempertahankan wilayah mereka. Dalam masa yang sama, kerajaan tempatan akan berusaha memperkukuhkan sistem pertahanan bagi melindungi wilayah, rakyat dan kedaulatan negara daripada ancaman luar. Hubungan ini menunjukkan bahawa penjelajahan, peperangan dan pertahanan tidak boleh difahami secara berasingan, tetapi perlu dilihat sebagai satu proses sejarah yang saling berkait dan mempengaruhi antara satu sama lain. Ini adalah kesan kepada dunia. Penjelajahan dan peperangan telah membawa pelbagai kesan penting terhadap perkembangan dunia, khususnya dari segi ekonomi, sosial dan politik dalam jangka masa yang panjang. Salah satu kesan utama ialah perkembangan perdagangan global apabila penjelajah berjaya membuka laluan laut dan darat yang baharu.
sekaligus menghubungkan berbagai kawasan di dunia. Hal ini membolehkan pertukaran barangan, sumber jadi, dan hasil perdagangan antara negara berlaku dengan lebih aktif. Selain itu, penjelajahan turut menyebabkan penyebaran budaya, bahasa, agama, serta ilmu pengetahuan antara tamadun yang berbeza. Pertemuan antara masyarakat dari berbagai kawasan telah membawa kepada pertukaran idea dan cara hidup yang mempengaruhi perkembangan masyarakat dunia. Proses ini juga telah membawa perubahan dalam struktur politik dunia apabila kuasa-kuasa besar berusaha meluaskan pengaruh dan kekuasaan mereka ke wilayah-wilayah lain. Namun begitu, penjelajahan dan peperangan juga membawa kepada penjajahan serta penguasaan wilayah oleh kuasa besar yang ingin menguasai sumber ekonomi dan laluan perdagangan penting. Keadaan ini memberi kesan yang besar kepada masyarakat tempatan, termasuk perubahan dalam sistem pemerintahan, ekonomi, budaya, serta cara hidup mereka. Akhirnya, pendirian kajian. Penjelajahan memainkan peranan yang sangat penting dalam membuka hubungan antara berbagai tamadun di dunia serta menyumbang kepada perkembangan perdagangan antara bangsa dengan lebih besar. Aktiviti penjelajahan juga telah mengalahkan pertukaran budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan cara hidup antara masyarakat dari kawasan yang berbeza. Namun begitu, penjelajahan turut membawa kepada persaingan kuasa antara negara atau empayar yang ingin meluaskan pengaruh dan kekuasaan mereka. Keadaan ini sering mencetuskan konflik dan peperangan, terutamanya apabila kuasa luar cuba menguasai wilayah yang mempunyai sumber-sumber jadi atau nilai ekonomi yang tinggi. Oleh itu, sistem pertahanan yang kuat amat penting bagi memastikan keselamatan negara sentiasa terjamin dan tidak mudah dicerobohi oleh pihak luar. Dengan adanya pertahanan yang ukur, sesebuah negara dapat mempertahankan kedaulatan, melindungi rakyat, serta menjaga kepentingan negara dalam jangka masa yang panjang. Kesimpulannya, sejarah menunjukkan bahawa penjelajahan, peperangan, dan pertahanan merupakan unsur penting yang membentuk perkembangan tamadun manusia. Aktiviti penjelajahan telah membuka laluan baharu kepada perdagangan, hubungan antara bangsa, serta pertukaran budaya dan ilmu pengetahuan antara masyarakat yang berbeza. Melalui penjelajahan juga, manusia dapat memperluaskan kawasan pengaruh dan meningkatkan perkembangan ekonomi serta sosial. Walau bagaimanapun, penjelajahan turut membawa kepada persaingan antara kuasa-kuasa besar yang akhirnya mencetuskan konflik dan peperangan. Dalam keadaan ini, aspek pertahanan menjadi sangat penting untuk melindungi keselamatan rakyat dan mengekalkan kedaulatan negara. Oleh itu, ketiga-tiga konsep ini saling berkaitan dan perlu difahami secara menyeluruh bagi membantu kita memahami perkembangan sejarah dunia serta kepentingan mempertahankan keamanan dan kestabilan negara. Ini adalah rujukan pertama. Rujukan kedua, rujukan ketiga, dan rujukan keempat. Ini sahaja kepada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.